Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kami daripada kumpulan 8 akan menjelaskan berkaitan tajuk kias dan contoh mudah kias di dalam kehidupan. Baiklah, saya akan menerangkan berkaitan definisi dan huraian konsep. Okey, apa itu kias? Kias ialah menetapkan hukum bagi sesuatu perkara baharu yang tidak mempunyai nas yang jelas, sama ada di dalam Al-Quran ataupun dengan As-Sunnah, dengan menyamakannya kepada perkara yang telah mempunyai hukum. Sebab kedua-duanya mempunyai sebab dan hukum ataupun illah yang sama. Itu maksud definisi kias. Huraian konsep kias pula. Okay, secara mudahnya yang kita boleh faham, konsep kias ini digunakan apabila dia muncul sesuatu masalah atau perkara baru yang tidak disebut secara khusus di dalam Al-Quran ataupun hadis. Dan para ulama juga akan melihat sama ada perkara baru tersebut mempunyai sebab hukum yang sama dengan perkara yang telah ditetapkan hukumnya. Jadi jika sebabnya sama, maka hukumnya juga adalah sama. Jadi sekian itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Salah satu contoh kias yang sering dibincangkan adalah hukum penggunaan dada. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala telah mengharamkan arak kerana sifatnya yang memabukkan dan mencacatkan kewarasan akal. Walaupun tidak disebut secara khusus tentang dada dalam Al-Quran, namun para ulama telah mengkiaskan dada ini kepada arak kerana kedua-duanya mempunyai illah yang sama, iaitu dapat memabukkan dan menghilangkan kewarasan akal manusia. Kepentingannya, kias ini menunjukkan bahawa Islam itu dapat menangani isu-isu baharu yang muncul dalam masyarakat pada masa kini, dan melalui kias juga umat Islam dapat memahami bahawa apa-apa sahaja bahan yang dapat memudaratkan kesihatan dan juga akal adalah dilarang meskipun tidak disebut secara langsung dalam Al-Quran maupun hadis. Seterusnya, contoh aplikasi kedua iaitu penggunaan rokok elektrik ataupun vape. Pada zaman Rasulullah SAW, vape tidak wujud. Namun, kajian perubatan moden menunjukkan bahawa vape boleh memberi kesan negatif kepada kesihatan dan berpotensi menyebabkan ketagihan. Oleh itu, para ulama menggunakan kias dengan membandingkannya kepada perkara-perkara yang memudaratkan tubuh badan. Antara kepentingannya, melalui kias, hukum Islam dapat terus relevan dan sesuai diaplikasikan dalam kehidupan moden. Kaedah ini membantu umat Islam membuat keputusan yang selaras dengan objektif syariah, iaitu menjaga agama, nyawa, akal, keturunan dan juga harta. Secara kesimpulannya, kias merupakan salah satu sumber hukum yang penting dalam Islam selepas Al-Quran, As-Sunnah dan Ijma'. Kaedah ini digunakan oleh para ulama dalam menentukan sumber hukum berkaitan dengan isu-isu baharu yang telah dikaitkan dengan pendekatan illah. Pengajaran yang dapat kita ambil daripada tajuk ini adalah Islam merupakan suatu agama yang lengkap dan fleksibel dalam menghadapi peredaran zaman. Selain itu, sebagai umat Islam, kita hendaklah menghormati peranan ulama dalam mengemukakan hukum serta sentiasa merujuk kepada sumber yang sahih apabila berhadapan dengan isu-isu baharu yang tidak terdapat pada zaman dahulu, di mana zaman-zaman para sahabat, Rasulullah dan tabi'in. Itu sahaja, sekian, terima kasih.